Dan mungkin pada satu ketika dulu kita tengok ada barang-barang kayu yang macam alah yang ni letak alas barang sahaja. Tapi kita tak tahu sebenarnya kayu tersebut yang kita letak alas kotak ke alas barang ke sebenarnya boleh jadi sesuatu yang lebih hebat. Kenapa Muaz? Awak dah mula berminat dengan pertukangan kayu ni? Orang yang ada art, dia tengok benda ni dia boleh buat macam-macam. Tapi saya ni yang tak art, saya tengok benda ni saya tak nampak apa-apa ni. Nasib Tolong baik. bantu saya. Tolong bantu saya. Bantuan telah tiba. Pul. Hello. Saya rasa tetamu kita hebat minggu ni. Ada datang bawa gergaji, ada datang bawa kayu. Jadi Syarul, Ya, selamat saya. datang. Selamat datang. Terima kasih. Ya, bersama dengan kita. Okey, jadi so sekarang ni kita bersama dengan Syarul untuk bawakan topik mengenai macam mana kita nak settlekan kayu pallet ni pula. Okey. Kayu pallet ni sebenarnya macam mana? Adakah Jenis apa kayu pallet ni? Jenis apa? Okey, untuk kalau orang ramai tahu kayu pallet ni, biasanya kayu pallet ni orang buat biasa kalau kita tengok orang buat untuk letak-letak barang, untuk kilang kan. So daripada situ orang tengok kayu-kayu pallet ni orang kayu yang orang kata tak terpakai apa sebelum ni. Tapi sejak dalam 5-6 tahun sebelum ni kan, kita tengok benda ni dah mula orang guna sedikit demi sedikit untuk jadikan produk. Produk ni kalau kita tengok kita boleh buat meja, buat perabot, buat bangku, katil, macam-macam kita boleh buat. Jadi bila kita tengok orang pakai apa daripada terbuang, jadi orang fikir kita nak buat apa dengan benda ni. Jadi dari situ kita tengok idea tu datang. Daripada kita terbuang, bahan-bahan terbuang kita jadikan sesuatu yang bermanfaat. Betul ya. Jadi sebab tu kalau kita tengok sekarang ni banyak apa kita punya hiasan ni daripada kayu-kayu pallet ni. Dari segi harga mahal tak kayu pallet? Kalau ikut daripada harga ni dia agak subjektif sebenarnya. Kalau kita buat sendiri, kalau kita kutip sendiri daripada kilang-kilang tepi jalan, kalau kita buat sendiri rasanya kos dia murah. Tapi kalau kita buat tempahan daripada kita cari tukar-tukar kayu, kos dia agak sedikit meningkatlah sebab daripada segi material, workmanship dia mungkin dia ada daripada segi upah pekerja, kedai dan juga finishing dia sebab kalau kita tengok, kalau kita DIY sendiri, benda ni dia mudah je buat. Tapi bila masuk dekat tukang kayu, dia akan jadi lebih cantik. Lebih cantik. Betul. Dia. Okey, saya sebenarnya nak baca satu komen ni daripada Facebook ni yang menarik perhatian saya. Dia kata kekuatan sesuatu kayu ni ibarat dalam telur. Daripada mamu-mamu. Mungkin Syarul boleh bagi tahu ni apa yang sedang diperkatakan oleh penonton kita kat rumah ni? Okey, dia ibarat macam keras di dalam, lembut keras di luar, lembut di dalam. Dia sebab kayu ni dia banyak jenis kayu, ada kayu keras, kayu lembut. Macam kayu pallet ni, kalau kita tengok kayu pallet ni dia ada banyak jenis kayu pallet. Kita cakap je kayu pallet, pallet ni hanya nama. Tapi dia ada nama-nama kayu. Kalau orang tak tahu dia kata just kayu, pallet saja. Tapi dalam pallet tu sebenarnya dia ada banyak jenis kayu. Macam yang kita tengok kan. Macam saya pegang ni nama dia orang kalau saya ambil daripada pallet. Tapi nama kayu sebenarnya kayu pine. Kayu pine. Pine woods kalau kita tahu kan. Tapi dalam kayu pine ni pula dia ada lagi nama-nama dia. Banyaknya cabang. Dia ada pine wood ni dia ada daripada Europe, ada daripada Jepun, ada daripada Myanmar kan. Okey, jadi dengan cerita hari ni awak nak buat satu demo untuk kita. Nak bagi tahulah bahawa kalau nak buat ni mudah aje kalau kita tahu apa yang kita nak lakukan. Okey, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami hari ni Syarul nak buat apa? Kat saya nak tunjuk ni cuma benda-benda yang senang je. Kalau tengok orang perempuan pun boleh buat sebenarnya benda ni. Okey. Memang tengok saya je. Sebab dia tempat nak letak bunga je. Benda ni bila letak bunga dan benda ni kita just sangkut kat dinding je. Okey. So mungkin kita boleh try buat. Bagi anda semua kat rumah mungkin anda nampak pallet kayu pallet dekat tepi jalan, Syarul boleh terus buat. Boleh ada ternampak kayu pallet dekat tepi jalan ke apa, mungkin boleh kutip, try buat sendiri kan. Okey. Yang macam saya pegang ni benda ni nama dia speed square. Okey. Apa square? Speed square. Speed square. Jangan pakai pembaris biasa tak boleh. Pembaris biasa pun boleh sebab kita nak dapatkan dia punya 45 degree. 45 degree ni benda dia jadikan curve macam ni. Okey. So jadi bila kita letak je macam ni kita just tarik je dengan pensel. Pensel pun pensel biasa boleh pakai. Pensel biasa color pun boleh tak ada masalah. Asal boleh lukis lah. Kalau ni kita just letak macam tu, macam ni je. Kalau kita nak dapatkan 45 degree dia. Yang kita akan dapat betul-betul lah dia punya size tu tepat. sama, tepat. Biasa 99 tu memang tepat lah. Okey. Dan tak So, macam ni je. apa lagi
produk-produk lain yang kita boleh buat daripada kayu pellet ni Kalau ikutkan kita punya kreativiti lah. Kalau ikutkan kayu pellet ni kita boleh buat macam rumah kucing pun boleh, katil pun boleh. Macam apa sahajalah kan? Apa sahaja. Boleh. Tempat letak kasut macam kita tengok ke depan ni daripada kayu pellet juga. Boleh jadikan meja kopi. Oh, macam-macam lah apa yang dia kata. Lepas tu Syarul, kita dah letak dah design kita nak buat, kita potong je terus lah. Okey, ni kita macam ni kalau kita tak ada jigsaw ni, kita boleh pakai gaji tangan je. Gaji tangan ni kita letak potong je. Okey. Tapi jigsaw ni lagi senang lah. Lagi senang je. Letak. Oh, tak payah nak pin ke apa. Tak payah, kita letak terus letak je. Dah dapat dah. Tapi kan saya dah boleh cakap dah. Tukang kayu ni, dia punya pasangan dia kena memahami sebab banyak berkaitan dengan bunyi Tapi selain daripada tu kan, kita tengok kan seorang tukang kayu, dia punya tangan tu memang steady je Dia tak adalah kata steady sebab benda ni permulaan. Kalau kita mula-mula agak-agak kekok juga. Betul, kadang-kadang kita keluar daripada garisan tu terkeluar daripada landasan tu biasa. Biasa. Tapi kalau kita dah lama, benda ni jadi macam mainan lah. Okey, ni adalah menggunakan skru. Oh, bukan ketuk. Kita memang kena skru normal. Sebab pellet ni dia boleh menerima. Tak juga sebab kalau yang saya tengok guna ni, ini daripada pine Europe. Dia jenis lembut. Dia lembut dan ringan. Kalau yang ni daripada Jerman. Tu keras sikit. Dia keras, memang dah keras dan berat. Okey. Boleh tak try pegang satu? Boleh. Okey. Dia ringan je. Ringannya. Okey. So, selain daripada kayu pellet ni, kayu apa lagi kita boleh pakai untuk buat benda-benda macam apa? Kalau kita selain pada kayu pellet ni, kita boleh guna kayu-kayu lain. Contoh macam kayu lokal pun boleh. Macam kayu nyatu, kayu meranti, kayu resak, kayu jati. Macam kita punya kayu antara kayu yang terbaik juga. Okey. Senang ya kalau kita tengok. Dia just orang lama memang senang Fiona. Kalau kita sambil borak, skru tu tak kena tangan sendiri. Sebab memang pengalaman nampak. Sekejap saja. Sebab kayu ni kayu yang lembut. Tadi kita nak masuk dia kena tadi kalau kayu yang lembut maksudnya adakah senang untuk terbuka semula? Dia tak senang juga sebab kadang-kadang kalau kita nak dia lebih tahan lama, kita pakai gam sebenarnya. Kita letak gam. Skru dan gam. Skru dan gam. Okey. Tapi kekuatan dia akan lebih bertambah. Okey, yang ini kita tahu dia kayu dia lembut. Maksudnya adakah dia tak tahan lama? Kalau kena air kan? Asalnya pellet ni kena air dia ada problem sikit lah. Dia tak boleh kena hujan panas. Sebab kayu ni sebab tu diberi kenamakan kayu pellet. Kayu pellet ni sebab dia orang kata kayu pakai buang sebenarnya, bukan untuk dijadikan perabot. Kejap. Ini adalah rumah ataupun kita panggil rumah kucing. Ini rumah kucing. Miss Nina ni untuk Miss Nina saya buat. Oh, you buat. Daripada kayu pellet. Okey, kejap. Yang ini biar saya tengok jenis kayu dia. Yang ini daripada kayu pellet juga ke? Kayu pellet juga. Yes, kayu pellet. Boleh juga kayu buat pellet dan dicantikkan untuk dapatkan hasil macam tu. Okey, silakan. Dah sampai sekejap je, kita dalam masa beberapa minit je kita dah boleh siap dah untuk letak pokok Kita bagi ini hadiah kepada seseorang ni pun okey juga, isteri boleh. ke apa Ini kan? boleh. Beberapa step je saya tengok. Dia hanya gergaji, lepas tu just screw saja. Okey. So kalau kita tengok kan dekat bahagian belakang tu ada nampak pokok-pokok. Yang itu pun diperbuat daripada kayu pellet juga. Kayu pellet juga. Tapi kenapa color dia lain sikit? Adakah kayu ambil lainan ke ataupun dah dicat ke? Tak, ini kayu ni kita dah siap cat. Okey. Kayu dah disiap cat. Kayu yang dah disiap cat. Bukan dah cat dah buat baru cat. Bukan, kita dah buat dulu, kita dah finishing dia, kita dah gosok, kita dah pasang kan. Lepas tu baru kita cat. Alright. Okey, ternyata saya tengok korang berborak dua orang tadi kan. Tukang kayu tengah buat kerja tak boleh kacau. Ingat senang ke sampai dia keren, dia nak jawab soalan, dia nak tengok, dia dah tak nampak lah tau. Maksudnya untuk kita nak buat kerja kayu ni, sebab saya perasan kalau orang yang buat tukang kayu ni selalunya dia lebih kepada seorang-seorang ataupun dengan grup, tapi
perlukan konsentrasi. Betul. Kalau dia tengah buat kerja tu, kalau boleh jangan kacau dia. Dia tengah bersembang, dia tengah buat kerja, kalau ajak bersembang kan, dia macam kadang-kadang idea tu datang masa kita tengah buat kerja tu. Tapi bila bersembang, idea tu boleh hilang. Betul. Tapi mungkin juga sebab dari segi sudut keselamatan juga. Sebab apabila kita pegang tools semua tu kan, ada barang elektrik, ada skru dan sebagainya, nanti tok terskru jari sendiri. Benda tu kita memang kena, benda yang nombor satu yang kita tekankan adalah keselamatan lah. Sebab benda tu kita kena betul-betul praktis, tak boleh ambil senang je. Contoh macam saya guna ni pun, kalau tak mahir mungkin boleh terskru tangan sendiri. Betul. Jadi kena hati-hati. Kalau kita tengokkan macam tadi Muaz cakap, seorang tukang kayu memang ternyata tak boleh dikacau bila buat kerja. Mungkin Syarul boleh kongsikan dengan kita cabaran-cabaran seorang tukang kayu bagi Syarul sendiri. Okey, cabaran untuk kita sebagai tukang kayu ni adalah bila kita berhadapan dengan pelanggan, kalau kita bekerja sepenuh masa, kita buat untuk pelanggan. Okey, cabaran dia tak adalah kalau kita buat cantik-cantik untuk dia tak ada masalah. Tapi kalau ada masalah daripada pelanggan sendirilah. Bila pelanggan yang dia agak cerewet ke, dia dah buat, dia suruh repair sana, repair sini. Cantik lah kalau repair kan, kayu kan. Kayu. Sebab kayu ni benda alam semula jadi. Kadang-kadang kita kena, sebagai pembuat, kita kena terangkan kepada pelanggan kita apa kelemahan dia, apa kebaikan dia. Bagi mereka faham. Okey. Baik, mungkin Instagram sekali lagi kalau kita nak tengok bagaimana hasil kayu yang Syarul buat. Okey, kalau tengok hasil kayu boleh layari saya punya Instagram saya dekat Studio Custom Carpenter. Alright, anda boleh tengok sekarang ni. Itulah antara teknologi yang mudah sekarang ni. Mudah untuk kita nak berjumpa ataupun nak mencari tukang-tukang kayu yang kita inginkan. Jadi semoga berjaya dengan hasil yang hebat dan dimurahkan rezeki lagi. Syarul, terima kasih atas perkongsian tu tadi. Baik, terima kasih juga. Okey, baiklah, itu dia sedikit sebanyak tentang kayu dari segi perabot, dekorasi, kemudian kayu pallet. Kalau ada jangan buang. Jangan buang.